Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama lagi di dalam pertemuan kita dan perbincangan kita berkenaan ilmu tajwid. Insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk sedikit kepada pengenalan berkaitan dengan makhraj huruf. Jadi kalau dilihat, makhraj huruf ini merupakan salah satu daripada elemen penting di dalam ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid dia ada 3 elemen yang sangat besar, elemen besar ataupun kita kata pecahan besar. Yang pertama makhraj huruf, kedua sifat huruf, dan ketiga ialah hukum hakam tajwid. Jadi disebutkan oleh para ulama, yakni ulama dalam ilmu tajwid dan Quran ini, barang siapa yang ingin menguasai ilmu tajwid ataupun barang siapa yang ingin menguasai bacaan Al-Quran, maka perlulah baginya untuk menguasai makhraj huruf dan sifat huruf. Ini paling utama. Manakala Allah SWT, hukum hakam tajwid dia bukan tak penting, dia penting. Cumanya dua pecahan besar ni paling penting, lebih penting daripada hukum hakam tajwid. Kerana jika dua pecahan ini dijaga dengan elok ataupun dikuasai dengan elok, maka insya-Allah seseorang itu akan mampu menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Baik, sebelum kita masuk kepada perbincangan kitab kita iaitu Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Al-Syekh Muhammad Shadiq Qamhawi rahimahullah ta'ala, jadi sukalah saya untuk memperkenalkan dahulu sebab bab ni adalah salah satu bab yang sukar, yang perlukan pemerhatian yang sangat teliti supaya kita tak rasa susah ataupun kita tak rasa blur dalam mempelajari bab ni. Jadi seperti yang kita lihat di gambar rajah ni yang disediakan ni, kita boleh lihat pecahan yang berkaitan dengan makharijul huruf. Okey, apa itu makna makharij? Okey, makharij ni maksudnya jamak ataupun dalam bahasa Inggeris dia plural, ataupun dalam bahasa Melayu dia maksudnya merujuk kepada satu item atau benda yang lebih daripada tiga dan ke atas. Okey, makharij asal daripada perkataan makhraj, maknanya tempat keluar. Huruf ni maksudnya huruf lah, abjad. Okey, merujuk sini huruf apa? Huruf hijaiyah, iaitu huruf abjad bagi orang Arab. Okey, jadi secara literal makna makharijul huruf ni maksudnya tempat keluar ataupun asal tempat keluar bagi sebutan sesuatu huruf. Okey, itu secara mudah ya. Jadi setiap huruf hijaiyah ni dia ada tempat asal dia, dari mana dia keluar sebutan tu. Jadi kita tidak boleh memandai-mandai untuk, kita kata kalau dalam bahasa mudah dia, kita hentam kromo, kita hentam, oh ni asal macam ni. Tak, kita perlu tahu macam mana nak menyebut suatu huruf. Jadi bila kita nak tahu macam mana nak menyebut suatu huruf, kita perlulah tahu dari mana asal keluar sesuatu huruf itu. Yakni merujuk di sini ialah huruf hijaiyah. Baik.
Jadi makhraj huruf di sini terbahagi kepada 5 pecahan besar ataupun 5 kawasan yang besar. Sebab dia bila sebut makhraj huruf ni, dia berkaitan dalam ni lah. Ni dalam ni. Kita punya kawasan ni. Dia kawasan ni daripada sini, daripada hidung ni sampai ke sini, turun ke bawah ni sampai ke sini. Okey. Sampai hujung tenggorok ni. Maksudnya permulaan makhraj huruf ni yang berkaitan lah. Bermula dari sini, lepas tu turun ke sini, lepas tu turun ke sini sampai ke sini, hujung tenggorok. Jadi ini adalah kawasan makhraj huruf yang terlibat. Okey. Jadi makhraj huruf terbagi pada 5 pecahan yang besar. Yang pertama, al-jawf. Okey, apa makna al-jawf ni? Okey, al-jawf ni kalau ikut saya nak tulis ni dalam bahasa Melayu, tapi tak cukup. Cuma saya akan sebutkan. Jadi ingat betul-betul makna bagi setiap pecahan-pecahan yang saya sebutkan ni. Okay, yang pertama, al-jawf maknanya rongga udara. Okey, apa makna rongga udara ni? Okey, kalau merujuk dekat sini, rongga udara ni dia bermula daripada permulaan di dalam mulut kita ni. Maksudnya permulaan dalam mulut, maksudnya dalam gigi kita ni. Okey, dalam gigi kita ni. Yang bahagian dalam ni, yang bahagian dalam mula daripada situ sampailah ke tenggorok. Hujung tenggorok yang paling hujung sekali. Jadi di situ adalah orang panggil area. Area pula. Maksudnya kawasan udara. Rongga udara. Okey. Jadi itu yang dipanggil al-jawf. Okey. Al-jawf ni dia ada satu tempat makhraj. Iaitu kawasan tu lah yang saya sebutkan tadi tu. Rongga udara tu. Jadi dia satu tempat je. Okey. Satu tempat dia ada yang huruf yang terlibat bagi makhraj al-jawf ni hanya 3 huruf, iaitu huruf mat. Kita perlu ingat huruf mat dia bukan huruf hijaiyah. Dia out of league. Maksudnya dia satu lagi pecahan lain. Sebab huruf mat ni kalau kita faham, huruf hijaiyah dia menerima baris. Huruf hijaiyah kita perlu ingat. Huruf hijaiyah ni maksudnya abjad bahasa Arab. Abjad bagi bangsa Arab. Macam kita contoh, macam orang Melayu. Orang Melayu pada satu masa dahulu kita gunakan abjad Arab juga. Kita tambah kita punya abjad dah huruf ca, huruf nya, kan, huruf pa. Okey. Macam Arab dia ada abjad dia sendiri. Jadi huruf abjad tu selain daripada huruf alif, maka semua huruf tu menerima baris, sama ada baris fathah, baris kasrah, baris dhammah ataupun baris tanwin, fathatin, kasratin, dhammatin. Okey. Berbeza dengan huruf mat. Huruf mat ini dia tidak menerima baris. Jadi macam mana nak baca huruf mat ni? Macam mana nak baca huruf mat ni? Huruf mat ni dia perlulah apa? Perlulah dihidupkan oleh huruf yang lain. Maksudnya huruf yang berada sebelum daripada huruf mat. Okey. Huruf mat ni dia ada satu tajuk yang khusus bagi dia. InsyaAllah kita akan ceritakan dengan lebih terperinci. Jadi maksudnya huruf mat dia hidup dengan apa? Dengan huruf yang sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya berbaris, maka dia boleh disebut. Kalau semata-mata huruf mat saja, maka huruf mat itu tidak boleh disebut. Nampak tak? Okey. Jadi ada 3. Alif, waw dan ya. Okey, maksud sini waw ni, waw yang mana? Waw huruf mat. Kita perlu bezakan antara waw huruf mat dengan waw huruf hijaiyah. Apa beza dia? Waw huruf mat tidak menerima baris. Dan kalau dia nak hidup, maksudnya kita nak menyebut dia, perlukan huruf sebelumnya yang berbaris, iaitu berbaris dhammah. Okey. Manakala waw bagi huruf hijaiyah menerima baris, sama ada baris fathah, baris kasrah, baris dhammah ataupun baris tanwin, fathatin, kasratin, dhammatin. Okey. Dan huruf ya ialah huruf ya mat, bukan huruf ya hijaiyah. Huruf mat, huruf ya mat
perlukan apa? Perlukan huruf yang sebelumnya untuk menyebutnya. Sebab kalau tidak ada huruf yang sebelumnya untuk menyebut huruf ya itu, maka huruf ya itu tidak dapat disebut. Berbeza dengan huruf ya hijaiyah. Dia menerima baris. Boleh menerima baris fathah, kasrah, dhammah ataupun fathatin, kasratin, dhammatin. Okey. Manakala dekat sini, maksudnya huruf mat, dia ada satu huruf yang asalnya huruf hijaiyah, tapi dia satu-satunya huruf hijaiyah yang tidak menerima baris, iaitu huruf alif. Nampak? Huruf alif yang mana sebelum dia mesti berbaris, mestilah huruf yang berbaris fathah. Nampak? Nanti bab ni kita akan ceritakan dalam ahkamul mat. InsyaAllah. Jadi jangan risau kalau kita blur ke, kita tak faham. Jangan risau. Nanti kita akan sampai pada bab tu, kita akan ceritakan dengan lebih teliti, terperinci mengenai huruf mat. InsyaAllah. Baik. Jadi al-jawf ni tertentu pada 3 huruf ni, iaitu 3 huruf mat ni. Okey. Contohnya kita sebut ma. Kalau kita tengok dalam, kalau ada rajah kan, dia bunyi dia tu akan mengisi rongga udara ni. Dia akan mengisi rongga udara ni. Jadi cara menyebut jawf tu mestilah mengisi rongga udara, jangan mengisi hidung. Cara dia macam mana? Kita perlu test. Nak tahu. Okey, contoh, kalau kita sebut tu tak tersekat, maknanya betul. Maksudnya sebutan tu berada di area apa? Di rongga udara. Contoh kita sebut bagi huruf alif. Ma. Okey, boleh. Kalau itu ma. Maksudnya naik ke atas. Bila naik ke atas maksudnya tak tepat. Okey, kalau kasrah pula. Contoh bi. Okey, itu maksudnya di dalam rongga. Tapi kalau kita sengau bi. Okey, itu salah. Nampak? Kalau waw pula, bu, contoh bu. Bu. Okey, itu maksudnya dia berada di rongga. Tapi kalau dia naik ke atas, bu. Itu salah. Nampak? Sebab khayshum dia ada huruf dia. Nampak? Okey, selesai bagi pecahan yang pertama. Nanti kita akan ceritakan yang lebih terperinci. Semua nak bagi pengenalan. Yang kedua, al-halqu. Al-halqu ni maksudnya tenggorok. Tenggorok ni dia mula dari sini sampai ke sini. Ni. Sini. Okey. Dia ada 3 pecahan ni. Tu dia sebut tu. Okey, al-halqu ni kalau kita tengok, dia ada kaitan dengan huruf izhar halqi. Jadi kalau sebut al-halqu ni sama macam izhar halqi, huruf yang sama. 6 huruf tu. Iaitu apa? Huruf kha. Sini adna al-halqi, adna. Allah SWT. Kha dengan ghain. Lepas tu tengah sini pertengahan wastul halqi, ha dengan ain. Lepas tu aqsal halqi, Allah SWT, hamzah dengan ha. Okey. Jadi di 3 tempat, 3 makhraj. 3 makhraj tu terbagi pada 3 tu lah. Aqsal halqi, wastul halqi, lepas tu adnal halqi. Okey. Jadi dia 3 pecahan. Okey. Dia berada di tenggorok nah. Okey. Yang seterusnya al-lisan. Okey. Al-lisan ni maksudnya lidah. Lisan, bila sebut lisan ni lidah. Okey. Di sinilah makhraj huruf yang paling banyak sekali berlaku. Maksudnya tempat keluar huruf yang paling banyak ialah pada lisan, pada lidah. Ada 10 tempat. Jadi saya takkan sebut dekat sini sebab terlalu banyak. Dan dia perlukan perincian. Cuma kita perlu tahu dia ada 10. Dia ada 10. Baiklah. Okey. Jadi dia berkaitan dengan lisan, maksudnya semua huruf-huruf ni bergerak. Maksudnya dia dihasilkan oleh apa? Gerakan lidah. Huruf-huruf yang keluar daripada makhraj lisan ni
terhasil daripada gerakan lidah. Sebab tu nanti kita akan sebut dengan secara terperinci apakah sebutan makhraj lisan ni dia mempunyai kaitan dengan bibir ataupun tidak ada kaitan. Jadi saya akan sebutkan selepas ini dalam perbincangan mengenai makhraj lisan. Okey. Yang seterusnya ialah asyafatan. Okey, asyafatan ni maksudnya bibir. Dua bibir. Okey, dua bibir. Okey, dia disebut sini ada makhrajan. Makhrajan ni maksudnya dua makhraj. Okey. Apa maksud makhraj huruf syafatan? Maksudnya makhraj ataupun kita huruf yang terhasil daripada gerakan bibir. Dua bibir. Okey. Kalau kita tengok di sini, makhrajan ni maksudnya dia ada dua tempat. Yang pertama, makhraj yang terhasil daripada dua bibir. Gerakan dua bibir. Itu yang pertama. Yang kedua ialah makhraj yang terhasil daripada satu bahagian bibir saja. Satu bahagian bibir tu iaitu fa. Kan? Fa. Okey. Cuma saya takkan cerita secara detail pada perbincangan kita pada kali ini. Jadi dekat sini ada 4 huruf. Terlupa tadi. Yang tadi ada 18 huruf dekat sini. 18 huruf. Dekat sini ada, okey, kita ulang balik kat sini. Saya terlupa sebut tadi. Okey. Dekat jauf ada 3 huruf. 1 huruf hijaiyah, 2 huruf mat. Tapi alif tu termasuk juga dalam huruf mat. Sebab apa? Sebab dia tak menerima baris. Jadi dia terkeluar daripada apa? Sebab alif tu terkeluar daripada kebiasaan huruf hijaiyah yang menerima baris. Okay. Lepas tu al-halqu ni ada 6 huruf yang terhasil daripada 3 makhraj huruf. Al-lisan, bibir, terhasil daripada 10 tempat keluar huruf, menghasilkan 18 huruf. Syafatan, bibir, terhasil daripada dua tempat bibir, yang mana keluar daripada bibir ni ada 4 huruf. Mana? Okey. Dan yang terakhir al-khayshum. Okey, khayshum ni maksudnya rongga hidung. Okey, al-khayshum ni maksudnya rongga hidung. Okey. Maksudnya kalau dalam bahasa Melayu dia secara mudah dia maksudnya huruf yang bila kita sebut tu dia sengau. Sebab tu orang panggil taranum, dia sengau ni sedap. Sengau sedap. Maksudnya kalau kena gaya sedap lah. Kalau dia tu bersuara sengau tu lain, tapi menghasilkan sengau dia sedap. Nampak tak? Dan kita sebenarnya sebagai orang Melayu, kebanyakan percakapan kita ni banyak banyak melibatkan hidung. Sebab tu bila kita mula-mula nak mempelajari bacaan Quran ni, agak terdapat beberapa kesukaran. Dia berbeza dengan Arab. Berbeza dengan Arab, maksudnya Arab Mesir. Arab Mesir dia kebanyakan dia di sini. Dia punya rongga dia dekat sini. Dia jarang dekat sini. Kalau kat sini, kalau Saudi, belah-belah kita kata apa? Belah-belah negara macam Dubai, UAE apa semua tu, belah-belah Saudi, depa banyak hidung. Kalau Mesir dia banyak sini. Sebab tu kebanyakan huruf dia besar-besar. Contoh mama disebut momo. Dia besar. Okey, dia di sini. Okey. Jadi al-khayshum ni maksudnya huruf yang keluar daripada rongga hidung. Okey, huruf yang keluar daripada rongga hidung ni ada satu tempat aja. Dan yang keluar daripada sini ialah huruf mim dan nun. Okey, mim dan nun yang macam mana ni? Mim dan nun idgham. Huruf mim dan nun yang berkait dengan hukum hakam idgham. Contoh macam mimma, min nasirin, yang tu memang terkait dengan khayshum. Dan juga disebutkan oleh para ulama dengan secara lebih terperinci bahawa huruf nun dan mim hijaiyah juga ada sedikit, dia ada sedikit juga sifat khayshum. Tapi ulama tak masukkan sini supaya ulama nak bezakan.
Tapi kalau secara terperinci, dia ada sedikit, maksudnya sentuhan ataupun kita kata bahagian daripada khayshum juga. Tapi bagi huruf nun dan mim mudgham tu, ataupun kita kata huruf nun dan mim bagi hukum idgham, terutama di sini hukum idgham ma'al gunnah lah, ataupun wajib al-gunnah, kan. Maka yang ni memang totally ataupun kita kata sepenuhnya keluar, apa kita kata makhraj dia keluar daripada khayshum. Okey, contohnya kita kata, macam mana kita nak tahu dia betul-betul keluar? Bila kita sebut ni, dia kata sekat. Bila kita tahan dengan hidung kita. Contoh, min nasirin. Min tak faham. Itu maknanya apa? Kalau kita okey, ini saya tak tahan dengan hidung. Tak tahan dengan tangan saya. Okey. Min nasirin. Okey. Saya akan tahan. Min tak lepas. Itu maknanya nun tadi tu, min nasirin tu dinaikkan. Maka di situ orang kata apa? Makhraj dia tepat. Tapi berbeza kalau kita cuba menurunkan min nasirin, min tak boleh. Dia memang sifat dia, sifat lazimah. Okey. Okey, itu nun. Kalau mim, contoh mimma. Okey, mimma. Okey. Bim tak lepas. Maknanya mim itu daripada khayshum. Maksud sini mim dan nun yang ada kaitan dengan hukum idgham. Idgham al-gunnah ataupun wajib al-gunnah. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita akan teruskan pada perbincangan yang seterusnya dengan lebih terperinci dalam bab makharijul huruf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.